Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Waalaikumsalam, Cikgu. Okay, semua dah sedia Okay, yang lain masuk, kita tunggu yang masuk. Kita teruskan je lah Okay, PowerPoint nampak? Nampak? Nampak, Okay. cikgu nampak. Nampak Okay, kalau ada masalah bagi tahu. Okay, kita sebelum kita start kelas yang seterusnya, kita semak dulu kerja minggu lepas punya. Okay, kerja minggu lepas dah buat? Buku kerja muka surat berapa ni? Surat 100 berapa ni? 112. Okay, 112. Okay, apakah jawapan yang pertama untuk A1? Laju dalam 11 saat pertama. Siapa boleh bagi jawapan? Okay, ingat laju ialah jarak bagi masa. So, jarak akhir tolak jarak awal bahagi dengan masa akhir tolak masa awal. So, apakah jawapan dia? Berapa? Tak jelas. 1.64. 1.64. Okey, 18 tolak kosong per 11 tolak kosong. So, akan dapat 1.64. Okey, betul. Bagus. Nombor 2, hitung kadar perubahan jarak dalam 4 saat terakhir. 4 saat terakhir maksudnya yang inilah. So, apakah dia punya kadar perubahan jarak? Sama lah, maksudnya lajunya berapa? Okay, apakah jawapan dia? Sama juga laju akhir, jarak akhir tolak jarak awal per dengan masa akhir tolak masa awal. So, berapakah jawapan dia? Negatif. Negatif? Negatif berapa? $4.5. Okey, negatif 4.5. Okey, betul. Okey, nombor 3. Huraikan gerakan Zara untuk tempoh 4 saat terakhir. Okey, nak huraikan ni sebenarnya banyak cara. So, kalau ikut buku teks, kita kena nyatakan berapa jarak dia, berapa laju dia dan juga berapa tempoh masa. So, boleh buat macam ni lah. Zara bergerak sejauh 18 meter dengan kelajuan 4.5 meter per saat bagi tempoh 4 saat terakhir. Okey, mana-mana dulu pun tak kisahlah, janji ada 3 benda tu. Okey, so itu A. Okey, B. Hitung laju dalam 3 saat pertama. So, apakah jawapan dia? Ini senang je. Apa jawapan yang pertama? 2.67. 2.67. Okey, betul. Yang kedua, hitung kadar perubahan jarak dalam 7 saat terakhir. 7 saat terakhir. Negatif 1.14. Negatif ke? Kalau kita tengok kecerunan yang akhir ni dia adalah naik ni. Dia, kecerunan dia positif ni, dia tak akan negatif. 0.57. 0.57. 12 tolak 8 bahagi dengan 12 tolak 5. So akan dapat 0.57. Okey, so nombor 3, nyatakan pergerakan Zara pada saat ketiga hingga saat kelima. Maksudnya yang ini. Apa kita boleh katakan tentang ini? Pergerakan Zara kat sini. Kecerunan sifar. Kecerunan sifar. Tiada perubahan jarak. Tiada perubahan jarak, okey boleh. Ataupun kita boleh katakan Zara tidak bergerak. Ataupun Zara dalam keadaan pegun. Mana-mana je boleh. Asalkan menunjukkan dia tak bergerak. Kecerunan sifar pun betul. Ada apa lagi satu apa kata? Tiada perubahan jarak. Tiada perubahan jarak pun boleh. Okey, sama juga maksud dia tu. Okey, so itu untuk soalan nombor 4. Kita tengok soalan nombor 5. Okey, 4 tak ada masalah Dia senang je ni.
Kalau ada tanya Okey, nombor 5A. Okay, dalam graf jarak masa bagi perjalanan Amin dan Haikal, OP ni adalah perjalanan Amin dari bandar X ke bandar Y. Okay, manakala QR ialah Haikal dari bandar Y ke bandar X. Okay, maksudnya bandar X adalah dekat sini. Bandar Y adalah dekat sini. Okey, Amin dan Haikal melalui jalan yang sama. Okey, maksudnya ini akan bertembunglah dekat bersilang sini. Okey, so nombor 1, nyatakan jarak dalam kilometer bandar Y dari bandar X. So apakah jarak bandar X dari bandar Y ini berapa? Berapakah jarak dia? Soalan nombor 1 ni tak ada jalan kerja apa ni. Direct tengok graf dapat jawab. 110. 110. Betul, 110 kilometer. Okay, direct terus. Okay, nombor 2, cari masa Amin dan Haikal bertemu dalam perjalanan mereka. So dalam perjalanan mereka bertemu di mana? Mereka bertemu kat sini kan? So apakah masa kat sini? Okay, cari masa Amin dan Haikal. 1100. Okay, 1100 maksudnya pukul 11 ataupun jam 11. Okay, betul. Okay, nombor 3, cari jarak apabila mereka bertemu dari bandar Y. Okay, maksudnya mereka bertemu kat sini kan? So, cari jarak di sini berapa? Berapakah jarak kat sini? Berapakah jarak dia? 65. Ya? Berapa? 65. 65 tak betul. 65 itu dah jarak dari bandar X. Dia nak jarak dari bandar Y. Maksudnya dari sini ke sini. Berapa jarak dia? 45 km. 45. So 110 tolakkan dengan 65, awak dapat 45. Sebab dia nak dari bandar Y bukan dari bandar X. Jadi kena cari jarak di sini. Okay, last sekali nombor 4. Hitung laju Haikal. Berapakah laju Haikal? 44. Okay, Haikal yang mana? Haikal yang QR ke OP? Haikal QR. Awak dapat berapa? Okay, maksudnya 44. dia turun bukit. Turun bukit dia akan jadi 44. Okay, betul lah. Okay, negatif tu hanya menunjukkan dia patah balik. So laju dia 44 kita terima. Okay, itu laju Haikal. 44 km per jam. Okay, soalan A ini tak ada masalah Ada tanya, kita pergi kepada soalan B. Okay, dia beri graf jarak masa bagi sebuah kereta adalah ini. Okay, laju dalam 20 minit pertama. 20 minit pertama maksudnya graf ini. So apakah laju dia? Berapa laju dia? 0.6. 0.6 kilometer per minit. Okay, betul. Bagus. Okay, nombor 2. Kadar perubahan jarak dalam 30 minit terakhir. 30 minit terakhir adalah yang ini, graf ini. Okay, apakah dia punya kadar perubahan jarak dia? 0.53. 0.53. Okay, ada negatif mula-mula menunjukkan dia patah balik. So jawapan akhir tak payah letak negatif lah. Kita nak ambil laju dia je. Okay, so 0.53. Okay, nombor 3. Purata laju dalam kilometer per jam. Purata laju adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So jarak dekat sini tambahkan dengan jarak semua ini bagikan dengan 90. Okay, dia nak dalam jam Ini minit. So masa kena tukar kepada jam. Okay, berapakah dia punya jawapan? Okay, jarak yang ini 12, sini 0, sini 16.
Okey, 12 tambah 16 bahagikan dengan 90/60. So, berapakah jawapan yang awak dapat? (18,67). 18,67 kilometer per jam. Okey, betul. Okey, C pula. Laju dalam 4 saat pertama. 4 saat pertama yang ini. Okey, soalan direct gitu. So, apakah jawapan dia? Berapa dapat? (3.75) je ke? Salah, bukan? 3. 3 sahaja. Okey, jawapan dia 3 sahaja. 17 tolak 5 bahagikan dengan 4 tolak 0. So 12 bagi 4 dapat 3 lah. 3 sahaja. Okey, nombor 2, kadar perubahan jarak dalam 6 saat terakhir. Maksudnya yang turun ni, yang pencurunan negatif ni. So apakah dia punya kadar perubahan jarak dia? Laju dia berapa? Okey, 0 tolak 17 bahagi dengan 10 tolak 4. Negatif 5.75. Negatif 5. Salah. Salah. Cek balik. 2.83. 2.83 betul. Okey. Okey, mula-mula kalau dapat negatif, menunjukkan dia patah balik. Okey, so jawapan laju akhirnya positif lah. 2.83. Okey, ingat masa tolak kalkulator tu, kurungan jangan lupa Kalau tak tekan kurungan tu yang jadi salah. Okey, kalau tekan kalkulator direct, letak kurungan. Mana ni? Okay, letak kurungan barulah tak silap awak kira. Okey, last sekali purata laju bagi seluruh perjalanan itu berapa? Purata laju ialah jumlah jarak bagi jumlah masa. So berapakah jarak dia? Okay. 2.9. 2.9 betul. Okey, ini 12, sini 17. So awak akan dapat 29/10 bahagi 9 bagi 10 awak dapat 2.9. Okey. Itu adalah purata laju. Okey, soalan D. Oh, Ada soalan ke? saya nak tanya kenapa 17 tolak 5? Kenapa 17 tolak 5 ni? Sebab dia nak cari jarak yang ini, jarak untuk graf ini berapa. So dia tolaklah 17 tolak 5, awak akan dapat 12. Awak tak dapat 7 tolak 5 pun tak apa, buat 12 tambah 17. Faham. Faham Okey, D. Laju dalam 3 saat pertama. Okey, berapakah laju dia? 2.67. 2.67, betul. Okey, bagus. Nombor 2, kadar perubahan jarak dalam 7 saat terakhir. Macam graf tadi je. Macam soalan sebelum ni. Okey, so apa kadar perubahan jarak dalam 7 saat terakhir? 0.57. 0.57, betul. Okey, last sekali tempoh masa apabila laju zarah itu adalah sifar. So yang kalau sifar dia kat mana? So berapa tempoh masa dia? 2. 2 saat. Okey, yang sifar tu yang straight tu je. Okey, yang ini. So jawapannya adalah 2. 5 tolak 3, 2 saat. Okey, E, laju dalam 11 saat pertama.
1.64. 1.64. Okey, betul. Okey, yang kedua, kadar perubahan jarak dalam 4 saat terakhir. 4 saat terakhir yang turun bukit tu. Kita jawapan dia. Sama macam soalan nombor 4 sebenarnya ni. Negatif 4.5. Negatif 4.5. Okey, so laju akhir tak payah letak negatif lah. Penggunaan mula-mula kita letak. Okey, jawapan akhir tak perlu letak. So 4.5. Okey, last sekali purata laju seluruh perjalanan itu. Okey, purata laju jumlah jarak dia berapa? Okey, untuk yang ini 18. Yang ini 0. Yang ini 18. So berapakah purata laju dia? 18. 18 salah. 0. 0 salah. Hai. Purata laju ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa. So jumlah jarak dia 18 tambah 0 tambah 18 bahagikan dengan 20. 1.8. 1.8. Okay, nah, purata laju ialah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okay, jarak tu yang kau kena cari. Masa tu masa yang terakhir tu lah, sampai masa terakhir. Okay, ada soalan untuk graf jarak masa. Ada Cikgu, Ya? ada seorang cikgu tak accept Azam. Ada ke? Sekejap saya tengok. Dia kata dari tadi dia tunggu. Dia tak guna MOE punya ke? Dia kata dia guna MOE punya. Okay, dah masuk dah Azam dah masuk Dia dah ada sekejap saya tengok. Kenapa dia tak masuk? Okay, dah ada dah tu. Okay. Hari ni dia punya sistem Meet ni dia tukar yang baru. Jadi saya kena accept semua yang masuk ni. Walaupun guna MOE. Okay, sekejap. Okay, so kita sambung. Hari ni kita masuk graf laju masa. Kalau sempat kita habiskan. Kalau tak sempat, kita buat sampai mana yang sempat je lah. Okay, graf laju masa ni apa pula ni? Graf laju masa, kita tengok graf laju masa. Okay, graf laju masa yang ini awal-awal ni kita boleh abaikan. Boleh baca sendiri. Okay, kita tengok yang bawah ni. Kadar perubahan laju satu gerakan boleh digambarkan dengan melukis graf laju masa. Okay, sama je macam graf jarak masa. Kalau graf laju masa, paksi mencancang dia adalah laju. Okay, paksi mengufuk dia yang bawah ni adalah masa, tempoh masa yang diambil. Okay, dan kecerunan graf dia, bila laju bahagi masa, kita akan dapat kadar perubahan laju terhadap masa ataupun kita panggil pecutan. Okay, kalau sebelum ni graf jarak masa, jarak bahagi laju, kecerunan dia adalah laju. Jarak bahagi masa adalah laju. Tapi graf laju masa, kecerunan dia adalah pecutan. Okay. Okay, yang pertama dia suruh lukis graf. Lukis graf sebenarnya sama macam graf jarak masa. Okay, awak boleh lukis graf laju masa jika maklumat seperti berikut diperoleh, sama ada jadual laju masa ataupun persamaan yang mewakili hubungan antara laju dengan masa. Okay, sama je cara dia dengan graf jarak masa, so saya akan skip yang ini sebab cara yang sama, tapi latihan kita tak kena buat benda yang sama. Yang saya nak tekankan hari ini lah adalah yang ini. Okay, apakah kaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui? Okay, raja di bawah menunjukkan dua graf. Okay, yang pertama raja satu ni ialah graf jarak masa. Okay, kalau kita tengok laju ni adalah laju seragam. Laju yang seragam ni yang naik bukit lah. Okay, kalau kita tukarkan graf jarak masa ni kepada graf laju masa, lah dia akan jadi, graf tu akan jadi mendatar. Okay, graf mendatar ini dia bukan masuk dia tak bergerak sebab dia laju dia laju seragam, dia tak pecut. Kalau naik atas dia pecut, kalau dia turun bawah dia
yang pecutan. So kalau dia straight ni maksudnya dia laju seragam. Jadi graf jarak masa nak tukar kepada graf laju masa, kalau dia seragam ini dia akan jadi straight macam ni lah. Okay, daripada kecurangan graf jarak masa pada rajah 1 kita boleh menentukan laju satu gerakan. Maklumat daripada graf jarak masa ini boleh digunakan untuk memiliki graf laju masa seperti pada rajah 2. Okay, tahukah anda satu gerakan boleh ditentukan daripada graf laju masa. Okay, macam mana kita nak cari jarak bagi graf laju masa ni? Okay, kalau kita tak ada graf ni, kita ada graf laju masa je. Macam mana kita nak cari jarak? Okay, caranya. Okay, nilai luas di bawah graf laju masa adalah sama dengan jumlah jarak yang dilalui bagi tempoh masa. Ataupun dengan kata lain, luas di bawah graf. Ini yang menunjukkan jarak yang dilalui. So kalau graf laju masa kita nak cari jarak, kita cari luas di bawah graf. Okay, untuk graf laju masa. So kena ingatlah luas bentuk, nak cari luas macam mana. Okay, kita tengok contoh. Okay, hitung jarak yang dilalui oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju masa berikut. Okay, graf laju masa, so jaraknya adalah luas bawah graf. Okay, kalau tengok luas bawah graf ni adalah bentuk trapezium. Ingat lagi tak? Apakah cara nak cari luas trapezium? Apa formula luas untuk trapezium? 1 per Apa? Oh, trapezium sama dengan? Berapa? Ingat lagi? 1/2. 1/2 darabkan dengan? A tolak B. Tolak ke? Tambah B. A tambah B ni adalah dua sisi yang selari darabkan dengan? Panjang. Tinggi. Tinggi. Okay, so kalau gambar yang bawah ni yang selari adalah inilah. Ini adalah yang selari. Dua sisi yang selari. Yang ini kita panggil dia tinggi dia. Ini T dia. Okay, ini A, ini B, ini T. Okay, so nak selesaikan yang pertama. Kiralah 1/2 darab 4/5 darabkan dengan 5 tambah 10. Okay, awak akan dapat 6 kiloliter. Okay, untuk soalan B, kena hati-hati. Okay, tengok indikator ni, pastikan unit yang digunakan untuk masa pada laju dan masa adalah sama. Okay, kalau awak tengok unit kat sini kilometer per jam, tapi sini dia bagi minit. Jadi bila kita nak cari jarak, masa ni, minit ni kena tukar kepada jam. So kita kena tukar kepada jam lah. Pastikan sama unit dengan sini. Okay, yang ni tak ada masalah sebab sama jam dengan jam. Okay, yang ni pun kalau kita tengok luas bawah graf ni adalah bentuk trapezium juga. Okay, so ini A, yang ini B, yang ini dia punya tinggi. Okay, sama je cara dia. Kita kira luas trapezium dia 1/2 darab, diambil yang tinggi dulu 6/60 ditukar kepada jam. Okay, ni tukar kepada jam, kemudian 40 tambah 80. So awak dapat 6 kilometer juga. Boleh faham kan? Okay, contoh 13 pula. Okay, graf laju masa di sebelah menunjukkan kelajuan kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Hitung jumlah jarak yang dilalui oleh Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Okay, kalau tengok masa pun, sini jam, sini minit. Jadi nanti nak kira kita kena tukar minit kepada jam. Okay, jadi ini kalau kita tengok kita boleh bahagikan yang ini kita akan dapat yang ini A. Kita labelkan dulu yang ini B ni trapezium, C pun trapezium. A adalah segitiga, B trapezium, C trapezium. So dia nak cari jumlah jarak, kita kena tambahlah A tambah B tambah C berapa luas dia. Okay, so kita kira luas bawah graf 1/2 untuk A tu segitiga 1/2 darab tapak darab tinggi. So tapak dia 10/60. Okay, tinggi dia 72. Okay, untuk B pula, okay, trapezium 1/2, dia punya tinggi 20 tolak 10 ialah 10. Okay, sisi yang selari dia 40 tambah 72. Okay, untuk C pula, okay, 1/2, tinggi dia 36 tolak 20 dapat 16, so 16/60.
darabkan dengan dua sisi selari, 40 tambah 72. Boleh faham ni Kalau tak faham tanya Okay, permudahkan awak akan dapat jawapan dia 30.27 kilometer. Okay, so soalan B dia minta laju purata. Laju purata formula dia ialah jumlah jarak bagi jumlah masa. Okay, laju purata dalam tempoh 36 minit dalam kilometer per jam. So ini minit, ini jam. So kita kena tukar kepada minit. Okay, jarak kita dah ada. So minit tukar kepada jam. So akan dapatlah jumlah dia ialah 30.27 per dengan 36 per 60. Kau dapat 50.45 km per jam. Boleh faham Ada masalah? Tak ada. Tak ada, okay. Okay, bagus. Kita tengok latihan. Okay, latihan ni kita buat sama-sama. Kita buat yang A dengan C je. Yang B pun tak apa, kita abaikan. Soalan A dengan soalan C. Soalan A. Okay, hitung jarak yang dilalui berdasarkan graf laju diberi. Okay, so nak cari jarak laju masa, kita kena kira luas bawah graf. Kalau tengok ni dah memang dah bentuk trapezium dah. Okay, so kita boleh guna trapezium je lah. Okay, untuk A, jarak dia sama dengan berapa? Formula dia apa? 1/2. Darabkan dengan sisi yang selari. Okay, sini tengok dulu jam dengan jam, tak ada masalah. Kita boleh ambil terus. Okay, sisi yang selari dia yang mana? Di manakah sisi selari dia? Yang 60. Kan? Yang atas ni kan? Ini dengan yang bawah ini. So berapa? Berapa panjang ni? Sini berapa? 4. Okay, sini 4. Yang bawah ni? 4 tambah 2. Mana cikgu? Ni yang bawah ni. 8. 8. Okay, di sisi yang selari 4 dengan 8. Tinggi dia pula berapa? 60. 60. So kira berapa dapat jarak dia? Kira saya congak jadi 12 kali 30 berapa? 360. 360 kilometer. Selesai. Okay, kita ambil soalan C pula. Okay, B saya abaikan je. C. Okay, kita nak kira, so kita bagikan kalau awak nak asing-asing boleh buat ini. Segitiga, 4 segi ataupun trapezium. Tapi saya ambil yang ini, saya anggap A, semua ini trapezium. Yang B ni trapezium. Okay, trapezium dengan trapezium. So berapakah dia punya jarak? Maksudnya jarak dia ialah A tambah B. Mana pen saya hilang. Okay, jarak sama dengan A tambah B. So jarak A ialah 1/2 darabkan. Okay, hati-hati. Ini jam, ini minit. So kena tukar minit kepada jam. Okay, sekejap. Aku tak boleh masuk. Okay. Okay. Berapa? Sisi yang selari ke ataupun tinggi dulu nak ambil ni? Kita ambil sisi yang selari lah. Sisi yang selari adalah yang ini dengan yang bawah ni. Untuk A. So yang ini berapa? 5 tambah bawah ni 10. Bahagikan dengan, tak payah bahagi sebab ini adalah untuk laju. Okay, yang kena bahagi adalah yang tinggi. Okay, tak masalah kena bagi. Oh, yang ni kena bahagi 60. Okay, yang tinggi tak perlu bahagi. Tinggi dia adalah 8. Okay, campurkan dengan B. B 1/2 darabkan sisi yang selari adalah yang ini
dengan yang ini. Okey, 8 tambah 16. Okey, dia punya tinggi dia yang bawah ni. So kita akan dapat 8/60. Okey. Permudahkan, kira berapa dapat? Satu per 2 tambah 15/60. Dia tambah kat darab. 15/60 darab dengan 8. Sini awak dapat 1. Campurkan dengan yang belakang ni dapat berapa? Satu per 6. 1.6. 1.6. Jadi jarak dia adalah 2.6. 2.6 kilometer. Okey, faham? Ini cara indirect lah soalan ni. Cari jarak. Okey, kita tengok soalan seterusnya, nombor 3. Okey, Savez menyertai pantaian larian 100 meter. Okey, jarak dia dah bagi larian 100 meter. Okey, ini adalah jarak 100 meter. Okey, graf laju di sebelah menunjukkan kelajuan larian Savez sehingga garis penamat. Hitung nilai T. Okey, maklumat yang dia bagi kat sini adalah laju ada tapi masa tak ada, kita ada jarak. Okey, jadi kita boleh guna formula untuk A ni, cari nilai T, kita guna formula jarak lah. Jarak iaitu luas bawah graf. Okey, jarak kita dapat sini A, ini B. Okey, A tambah B, so kita akan dapat A bentuk segitiga. Okey, jarak kita tahu dia 100 meter. Okey, ini meter per saat, ini saat. So saat dengan saat tak ada masalah, sama. So biarkan, senang. So jadi A segitiga 1/2 darat tapak. Tapak dia berapa? Dapat dia Untuk A. 6. 6 tolak. T tolak 6. Sebab T tak tahu berapa. So T tolak 6. So tinggi dia 8. 8. Okay, tambahkan dengan B. B ialah trapezium. 1/2. Daratkan hasil tambah 2 sisi selari. 2 sisi selari dia berapa? T tolak 6. Sana 2 sisi selari. Mana sisi selari dia? selari yang atas dengan bawah tu. Ini kan yang selari ni. Yang ni sengit, tak boleh. Okay. 8 Ini dengan yang 12. selari. Berapa? 8 tambah 12. 8 tambah 12. Darabkan dengan tinggi dia yang bawah ni lah. Berapa tinggi dia? T tolak 6 tolak T. T tolak 6. Sama dengan berapa? Negatif 2T. Bukan apa. Ya Tak ada T. T dah mati. T dah hapus, tinggal 6. Negatif 6. 6 sahaja. Negatif tak ada. Sebab bila kita buka kurungan, okay, dia akan jadi, sini saya padam balik So dia akan jadi T tolak tengah tambah, dia akan jadi tolak T. So tolak dengan tolak dia akan jadi tambah 6. Okay, so T tolak T kosong. Tinggallah 6 sahaja. So dia akan darat tinggi dia adalah 6. Okay, so sekarang kita nak cari T berapa, kita permudahkan dulu. Inilah. So ini kita akan dapat 2 boleh kecilkan dengan 8 jadi 4. Jadi kita akan dapat 4 T tolak 6. Tambahkan yang ini dapat berapa? Kecilkan, dapat sini 3. 8 tambah 12, 20. 20 kali 3. Berapa? Berapa yang belakang ni? 20 kali 3 berapa? 60. 60. Sama dengan 100
Okey, jadi sekarang kita nak T tolak 6 sahaja, kita nak kurungan ni. Jadi 60 pergi sini, pergi belakang, 4 jadi bahagi. Jadi T tolak 6 kat sini, 100 jadi tolak 60. 4 tu akan jadi bahagi dengan 4. Faham Faham. Saya permudahkan terus. So akan dapat sini 100 tolak 60, 40. 40 bagi 4, 10. 10. Jadi T sama dengan 10 tambah 6 sama dengan 16. Dapat jawapan T. Okey, soalan B. Laju purata larian Sabes. Laju purata sama dengan apa tadi? Jumlah jarak bahagi jumlah masa. So berapa jumlah jarak dia? Berapa? Berapa jumlah jarak dia? Jarak dia berapa? 100 meter. 100. Jumlah jarak dia 100. Jumlah masa dia? Kita dah kira tadi. 16. 16. Okey, kita kira berapa mudahkan jadi berapa? Aku habis ni. Berapa? 6.25. 6.25 meter per saat. Okey, ini jawapan dia. Okey, boleh faham? Ada soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita teruskan. Kita tengok bagaimana anda mentafsir graf laju masa. Okey, bagaimana kalau ada seorang kata huraikan pergerakan darah ke apa-apa je lah. So bagaimana kita nak tafsirkan? So kini, kalau kat sini kita tengok ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okay. A ni kalau tengok naik bukit dia mengalami pecutan. Kalau yang mendata ini adalah laju seragam. Kalau dia turun bukit ni maksudnya nyah pecutan. Okay, pecutan dia adalah negatif. So kita tengok yang A dulu. Kalau A ni macam mana kita boleh huraikan untuk A. Okay, untuk PQ ni maksudnya kelajuan objek bertambah dari U. Okay, dari laju U ni kepada U kepada V. Ataupun kita boleh kata kecurunan graf bernilai positif, maka kadar perubahan laju terhadap masa bernilai positif. Okey, ataupun pecutan dia kita boleh katakan perubahan laju. Perubahan laju ni ialah laju akhir tolak laju awal. Okey, bahagi dengan perubahan masa. Perubahan masa ialah masa akhir tolak masa awal. Okey, dan last sekali kita boleh katakan luas trapezium A iaitu luas graf PQ mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T1 saat. Okey, ini antara huraian yang kita boleh buatlah untuk graf PQ. Okey. Kita tengok B pula. Untuk yang laju seragam ni, so kita boleh katakan tidak ada perubahan laju. Kita hadap masa bermaksudnya kecurunan sifar. Ataupun kita boleh kata objek bergerak dengan laju seragam. Okay, ataupun kita boleh kata luas segi 4 tempat B iaitu luas di bawah graf QR mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T2 tolak T1 saat. Okay, itu untuk B. Kalau C pula, okay, kelajuan objek berkurang ataupun kecurunan graf dia bernilai negatif, maka kadar perubahan laju terhadap masa bernilai negatif. Okay, ataupun kalau tak nak letak pecutan sama dengan negatif, kita letak nyah pecutan. Okay, kalau nyah pecutan jawapan dia positif lah. Sama juga perubahan laju bagi perubahan masa. Okey, walaupun dia negatif, dia tidak ada perubahan jarak. Jaraknya sama. Tidak ada perubahan arah. Arah dia sama. Okey. Itu gerakan objek kekal pada arah yang sama. Dan last sekali luas segitiga C iaitu luas di bawah graf RS mewakili jarak dilalui dalam tempoh T3 tolak T2 saat. Okey, ini antara huraian yang kita boleh gunakan lah. Okey, kita tengok contoh.
Okey, contoh 14, graf laju di sebelah menunjukkan kereta Puan Salina dalam tempoh 15 saat. Okey, hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter per saat kuasa 2 bagi 5 saat pertama. 5 saat pertama yang inilah. Okey, so dia punya kadar perubahan laju ataupun pecutan dia, kita boleh kira macam biasalah. Okey, kadar perubahan laju ialah perubahan laju bahagi dengan perubahan masa 5 saat pertama. Okey, so 40 tolak 20 bagi dengan 5 tolak 0. So dapat 4 meter per saat kuasa 2. Okey, ni tak ada masalah sebab unit sama. Okey, kena hati-hati dengan unit pastikan unitnya sama. Okey, B, gerakan huraikan gerakan kereta bagi tempoh 5 saat kedua. Maksudnya yang ini. Yang ini ni apakah dia punya gerakan? So kita boleh katakan kereta bergerak dengan laju seragam 40 meter per saat untuk tempoh 5 saat. Okey, laju seragam dia berapa, tempoh dia berapa. Okey, kita boleh kata macam itulah. Ataupun nak guna yang lain boleh, awak nak kira luas pun boleh. Kita ambil yang senang je. Okey, yang ketiga C, hitungkan jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat. So jumlah jarak kena cari luas bawah ni lah. A, B, C. Okey, A trapezium, B segi 4, C adalah trapezium juga. So kita kena kira. Okay, 1/2 darab 5 dia ambil tinggi dulu. Kemudian tambahkan 20/40. Untuk yang ini 4 jangan darab lebar. 5 darab 40. Yang ini pula 1/2 darab dengan 5. Darabkan dengan 40 tambah 60. So awak dapat 600 meter. Okay, soalan direct je ni. Okay, contoh 15, Encik Daniel Wong memandu kereta ke kedai sebeneka untuk beli surat khabar. Graf laju masa menunjukkan gerakan Encik kereta Daniel Wong dari rumah ke persimpangan jalan sebelum sampai di kedai tersebut. Okay, kalau ni dia tak patah balik dia teruskan. Okay, dia teruskan pergi ke kedai ni, dah sampai kedai. Huraikan gerakan kereta. Huraikan gerakan kereta Encik Daniel Wong untuk 10 saat pertama. Okey, 10 saat pertama. So macam mana kita nak huraikan? Kita cari laju dia dulu. Tak keluar jawapan. Okey, kita kira laju pecutan dia dulu berapa. So pecutan kita dapat 2.5. So kita boleh huraikan kereta mengalami pecutan dengan kadar 2.5 per saat dalam tempoh 10 saat. Okay, maksudnya pada 10 saat pertama tu kereta tu mengalami pecutan sebab itu laju dia bertambah. Okay, pecutan dengan kadar 2.5 meter per saat kuasa 2. Okay, itu cara huraian dia lah. Okay, kemudian B, apakah yang berlaku terhadap gerakan kereta Encik Daniel Wong dari saat ke-10 hingga ke-20? Saat 10 hingga ke-20. 10 sini. Maksudnya yang ini. Apa yang berlaku? Okay, kereta Encik Wong bergerak dengan laju seragam 25 meter per saat dari saat ke-10 hingga 20. Okay, kalau C pula hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter per saat bagi 5 saat terakhir. Yang ini. Okay, kalau kita kira pecutan ni lah. Maksudnya pecutan laju akhir dia kosong. Laju awal dia 25. Tolakkan dengan masa 35 tolak 20. Awak akan dapat negatif 5/3 meter per saat kuasa 2. Okey, jawapan kat tengok nota kat sini, jawapan boleh tulis sebagai pecutan. Kalau tulis pecutan sama dengan negatif 5/3 meter per saat kuasa 2. Tapi kalau tulis nyah pecutan, negatif tak payah tulis sebab nyah pecutan dah menunjukkan negatif. Okey, kalau awak ingat kalau tulis pecutan, letak negatif. Kalau nyah pecutan, tak perlu letak negatif. Biarkan 5/3 sahaja. Okey, kalau kadar perubahan laju ini, kena letak negatif lah. Sebab dia adalah pecutan. Boleh faham Okey, soalan D, hitung jarak dalam meter yang dilalui semasanya pecutan dan huraikan gerakan kereta pada tempoh tersebut. So maksudnya padanya pecutan yang ini je lah. So berapakah jarak dekat sini? Lepas tu kena huraikan. Okey, kita dah dapat dah dia punya laju dah ada. So kita boleh huraikan lah. Kira jarak-jarak ialah segitiga lah. Segitiga 1/2 darab 35 tolak 20 darabkan dengan tinggi 25. So dapatlah 1875 meter. So kereta bergerak sejauh
7.5 meter dalam tempoh 15 saat dengan yang pacutan 5/3 meter per saat kuasa 2. Okay, sebab ni dah kira dah tadi. Tempoh 15 saat, jarak yang kita kena kira. Okay, sebab dia minta jarak. Boleh? Ada soalan? Ada contoh lagi tak? Okey, tak ada. Tak ada cikgu. Okey, cuba buat latihan praktis rujukan 2C ni. Cuba kira dulu jawapan untuk nombor 2A. Sekarang dah pukul berapa? Okey. Kita ada 2 soalan ni. Okey, untuk nombor 2. Hitung pecutan zarah untuk 6 saat terakhir. 6 saat terakhir maksudnya yang ini. Okey, graf inilah. Yang ini. So, apakah dia punya pecutan? Okey, pecutan halaju awal tolak halaju akhir. Halaju akhir tolak halaju awal. So 20 tolak 15. Masa sama saat-saat. So biarkan dalam saat. Okay, 6 saat terakhir dia dah bagi 6. So 6 je lah. Bagi 6 terus. Berapa dapat? 0.833. 0.8333 Ha. Okay, kalau dalam pecahan dia berapa? Lima per enam. 5/6 meter per saat kuasa 2. Okay, ataupun 0.833 tadi lah. Okay, mana-mana boleh diterima. Okay. Okay, B. Hitung jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah tersebut dalam tempoh 18 saat. Maksudnya awak kena kira, kena bagilah ini A, ini B, ini C. So, jarak sama dengan A apa A? 1/2 darab berapa? 2 sisi selari? 5 tambah 15. 5 tambah 15, tinggi dia 5. 5. Okey, untuk B segi 4 tepat, dia adalah panjang kali lebar, so panjang dia adalah 15. Lebar dia adalah 12 tolak 5. 7. Okey, tambahkan dengan C. C trapezium 1/2 darabkan dengan 2 sisi selari. Sisi selari dia 15 tambah 20. 15 tambah 20, tinggi dia 6. 6. Okey, permudahkan yang pertama A ni berapa dapat? 5 tambah 15, 20. 20 bagi 2, 10. So 10 kali 5, 50. 15 kali 7? Berapa? 105. 105. Tambah lagi 1, 1/2 darabkan dengan 15 tambah 20, awak akan dapat 35 darabkan dengan 6. Dapat berapa? Seratus lima. 105 juga. Okey, jadi jumlah keseluruhan adalah 260. 260. Okey, unitnya adalah meter. Okey, 260 meter. Okey, C. Huraikan gerakan zarah semasa laju seragam. So, macam mana kita nak huraikan? Ada gunting tu lah. Ke atas tu. Atas. Okey, huraikan gerakan zarah semasa laju seragam. Kita
Boleh kata laju seragam yang inilah kan. Zara bergerak. Gerak apa? Dengan laju seragam berapa? Berapa laju seragam dia? 15. 15 meter per saat dalam tempoh ataupun selama 7 saat. selama 7 saat. Okey, cukup huraian dia. Okey, itu yang pertama. Okey, so yang last ni nombor 3. Encik Marisat melawat kawannya yang tinggal di kawasan perumahan yang sama dengan menaiki kereta. Graf laju masa menunjukkan gerakan Encik Marisat ke rumah kawannya. A. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa bagi 20 saat pertama. 20 saat pertama. So apakah jawapan dia? 20 saat pertama dekat sini. Tapi sini adalah laju seragam. Okay, so kita boleh ambil 40 ni. Sebab kecerunan dia sama. Okay, jadi kita boleh cari yang pertama. Kadar perubahan laju. Okay, sama dengan 15 tolak kosong bahagikan dengan 40 tolak kosong. Okay, awak akan 0.375. 0.375 meter per saat kuasa 2. Okay. Walaupun dia kata sini 20, kita boleh ambil 40 sebab kecerunan dia sama. Okay, B. Hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa laju seragam. Maksudnya nak cari yang ini. Kalau yang ini sahaja, katalah B. Yang laju seragam ini sahaja, so kita cari yang ini je. Berapakah jarak itu? So jarak B sama dengan apa? Bentuk apa tu? Segi 4. Segi 4. Okay, so jarak B panjang kali lebar. Panjang dia 15. Lebar dia berapa? 80. 80. So 15 kali 80 akan dapat berapa? 1200. 1200 meter. Okay. So C. Huraikan perjalanan Encik Marisat untuk tempoh 2.5 minit. 2.5 minit ni sampai mana? Berapa saat ni? 2.5 minit. Berapa saat? 150. 150. Okey, maksudnya disuruh huraikan perjalanan Encik Marisat untuk keseluruhan ni. Keseluruhan ini macam mana? Okey, perjalanan dia, so kita kena tahulah berapa jarak dia berapa. Okey, laju purata berapa. Tempoh dah ada 25 minit. Jadi kita kira jarak dulu berapa. Okay, untuk C saya buat kat sini lah. Kita cari dulu jarak dia berapa. Jarak kalau kita tengok ini adalah bentuk trapezium. So kita kira jarak sama dengan 1/2 kalikan dengan yang atas ini ialah 80. Yang bawah 150. 80 tambah 150 darabkan dengan tinggi dia 15. Awak akan dapat berapa jarak dia? Berapa dapat? 1725. 1725 meter. So kalau tukarkan pada kilometer kita akan dapat 1.725 kilometer.
Okey, sekarang kita nak cari laju purata sama dengan jumlah jarak 1725 km bagikan dengan jumlah masa 2.5 minit tukarkan kepada jam. So bagikan dengan 60. So berapakah laju purata dia kita dapat? Berapa dapat laju purata dia? Berapa? 41.4. 41.4 km per jam. Jadi kita boleh buat huraian. Encik Marisat. Okay, Encik Marisat memandu. Okay, memandu kereta sejauh 1.725 km dengan laju purata 41.4 km per jam selama 2.5 minit. Cukuplah itu huraian dia. Okey, huraian keseluruhan perjalanan dia. Jarak, laju, masa. Cukup. Okey, ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Cepat nak habis Okey, sebenarnya saya nak habiskan terus tapi takut masa panjang sangat. Jadi untuk kerja hari ini awak sambung buat. Okey, sambung buat muka surat 115, 116, 117 sampai situ je. Okay, sampai 118. Okey, hari Rabu kita habiskan dan kita sambung sampai habislah bab 7.2 ni, bab 7 ni. Okey. Okey, sekejap Saya tengok attendance dulu. Kita ada 32 orang. Saya stop recording sekejap.